Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kursus pembangunan profesionalisme Perguruan Bahasa Arab, Dr. Zarima binti Zakaria, serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami diberikan peluang untuk membentangkan tugasan bagi kursus ini. Tajuk persembahan kami pada hari ini ialah Bab 2, Peta Laluan Latihan, yang diolah berdasarkan dokumen awal Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan (PEPPK), terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pembentangan ini disediakan dan akan disampaikan oleh kami berdua. Saya sendiri Muhammad Faris bin Suhaimi dan rakan saya Muhammad Afiq bin Anwar. Kami berharap pembentangan ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang struktur, fungsi, dan hala tuju peta laluan latihan dalam membangunkan profesionalisme keguruan, khususnya dalam konteks pendidikan bahasa Arab. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan pembentangan ini. PEPPK ialah satu dokumen dasar strategik dan rujukan utama dalam merancang, melaksana, memantau, dan menilai pembangunan profesionalisme keguruan di Malaysia. Ia selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM 2013 hingga 2025, khususnya anjakan pertama, memartabatkan profesion keguruan. Tujuannya adalah menstruktur semula pembangunan profesionalisme guru dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai, dan etika. Selain itu, menyediakan hala tuju dan strategi pelaksanaan pembangunan guru dalam jangka masa pendek, sederhana, dan panjang. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru. Yang terakhir, mengukuhkan budaya kolaboratif dan reflektif dalam kalangan pendidik. Terdapat dua isu yang perlu kita mengetahui. Yang pertama, keperluan guru mengikuti perkembangan semasa. Menurut Saadiah Shuib et al. 2020, guru perlu sentiasa peka terhadap perkembangan terkini dalam teknik dan pedagogi pengajaran. Usaha berterusan untuk mempertingkat kemahiran dan profesionalisme amat penting bagi memastikan guru tidak ketinggalan serta kekal relevan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, cabaran profesionalisme guru. Sikap guru terhadap perubahan merupakan antara faktor yang menyumbang kepada kelemahan dalam tahap profesionalisme mereka. Salmi Abdul Patah and Yusof Bun, 2021. Pengenalan untuk tajuk ini ialah kualiti guru menjadi asas utama dalam membentuk profesionalisme keguruan. Justeru, latihan berterusan amat penting untuk memastikan pelaksanaan dasar pendidikan berjalan dengan berkesan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan usaha terancang melalui pengenalan peta laluan latihan bagi menyokong pembangunan profesionalisme guru secara sistematik. Kemudian bab ini membincangkan strategi pembangunan profesionalisme dan peta laluan latihan, kemudian strategi pembangunan profesionalisme KPM, merancang pembangunan PPP dalam usaha memantapkan pembangunan kemahiran dan kepakaran. Secara khususnya, strategi ini bertujuan untuk 1. Membangunkan tahap keilmuan dan kepakaran PPP melalui peningkatan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran dalam bidang PDP, kepimpinan dan pentadbiran, serta kepakaran bidang khusus pendidikan. 2. Mendorong dan mengekalkan minat serta komitmen PPP dalam profesion keguruan dengan memberikan dorongan dan peluang seluas-luasnya kepada mereka untuk membangunkan tahap profesionalisme. Dan 3. Menyediakan ruang kepada PPP merancang kemajuan kendiri mengikut laluan kerjaya baharu. Kemudian, KPM menyediakan program pembangunan PPP melalui 3 strategi utama, yaitu 1. Penerokaan bakat disasarkan kepada PPP yang berkhidmat kurang dari 5 tahun dan berprestasi cemerlang. Kandungan utama program ini merangkumi dasar pendidikan, penyelidikan asas, kurikulum, ko-kurikulum, dan sahsiah. Pendekatan utama pelaksanaan program ini adalah berasaskan tempat kerja atau berasaskan sekolah.
2. Pengekalan bakat disasarkan kepada PPP yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun. Program pembangunan profesionalisme disediakan untuk mengembangkan kepakaran bagi membolehkan PPP memilih laluan kerjaya yang bersesuaian. 3. Pengukuhan bakat untuk PPP yang telah dikenal pasti sebagai pelapis pemimpin KPM daripada kalangan pemimpin atasan KPM, JPN, PPD, sekolah dan institusi pendidikan. Ini merupakan peta laluan latihan. Sekiranya kalian ingin memerhati peta ini lebih masa, kalian boleh berhentikan video ini lalu menangkap skrin. Dalam usaha memperkasa pembangunan profesionalisme guru, aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan, PPB, dikategorikan kepada 5 kategori utama, yaitu asas, pembangunan kompetensi, keperluan dasar, khusus, elektif, dan pelengkap. Kategori asas merangkumi aktiviti yang dilaksanakan pada peringkat awal kerjaya pegawai perkhidmatan pendidikan, PPP, untuk membina kompetensi asas dan memberikan orientasi terhadap kerjaya perguruan. Antara contoh aktiviti dalam kategori ini ialah Program Pembangunan Guru Baharu, PPGB, Program Transformasi Minda, PTM, kursus induksi seperti Induksi Nazir Baharu, dan latihan permulaan untuk laluan kerjaya seperti NPQEL dalam laluan kepimpinan. Seterusnya, kategori pembangunan kompetensi pula melibatkan aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran generik dan fungsional guru berdasarkan tugasan semasa serta keperluan organisasi. Aktiviti dalam kategori ini termasuklah peningkatan akademik serta latihan dalam perkhidmatan yang menjurus kepada laluan kerjaya tertentu seperti SISC+, SLG, atau kenaikan ke grade DG 54. Bagi kategori keperluan dasar khusus, program ini dilaksanakan bagi memastikan guru sentiasa selaras dengan dasar semasa dan agenda nasional, khususnya yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Antara program yang termasuk dalam kategori ini ialah penerapan baharu dalam kurikulum, program berfokus sekolah, pembangunan abad ke-21, PAK 21, STEM, pendidikan khas, dan pemerkasaan guru tingkatan 6. Kategori elektif pula merangkumi aktiviti PPB yang berasaskan keperluan individu, organisasi, komuniti pendidikan, dan pembangunan kerjaya secara kendiri, mengikut minat dan hala tuju profesional masing-masing. Contoh aktiviti elektif termasuklah seminar atau persidangan, pembelajaran sektor awam, ADIM IPSA, serta pembelajaran secara informal dan tidak formal. Akhir sekali, kategori pelengkap ditujukan kepada guru atau pemimpin pendidikan yang telah dikenal pasti sebagai berpotensi tinggi. Mereka diberi peluang mengikuti program khas yang memberi pendedahan kepada latihan kepimpinan berimpak tinggi dan memperluas horizon profesional mereka. Contoh aktiviti termasuklah Advanced Leadership, Management Program Executive Enhancement, dan kursus keupayaan Guru Cemerlang Grade Khas C. Kesimpulannya, pegawai perkhidmatan pendidikan PPP perlu melakukan analisis SWOT dan refleksi kendiri secara kritikal bagi merancang laluan kerjaya yang selaras dengan potensi dan kecenderungan diri. Perancangan yang bijak amat penting untuk memastikan pembangunan profesionalisme yang berkesan. Dalam memastikan kualiti PPP kekal tinggi, kemahiran dan pengetahuan mereka perlu sentiasa dipertingkatkan mengikut cabaran semasa. Justeru, peta laluan latihan dibangunkan sebagai panduan sistematik untuk melaksanakan pembangunan profesionalisme secara berfokus dan berimpak.